Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis biqiraati Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat fardu maghrib berjamaah. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini sementara menantikan masuknya waktu Isyak, kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita meneruskan kuliah pengajian kita pada malam ini. Kita masih lagi berada pada kitab 40 hadis modal insan. Insya-Allah malam ini kita masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu mohon rezeki. Hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizqa falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang rezekinya payah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini hadis yang kita bincangkan gabung ada beberapa perkara dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah berkenaan dengan nikmat. Apabila menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah.
falyahmadillah, kata Nabi. Kita balikkan semula segala puji-pujian itu selayaknya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Imam Ghazali dalam menyatakan cara-cara bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ini 4 perkara atau 4 cara. Yang pertama, kata Imam Ghazali, syukur dengan hati. Kita bersyukur dengan hati, meletakkan bahawasanya segalanya yang dapat kita kecapi nikmat Allah Ta'ala ini tanpa mengambil kira kecil ke, besar ke, semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat datang ke masjid malam ni, walaupun kita tak rasa apa pun sebenarnya, biasa je datang masjid ni, tak ada apa pun. Tapi itu juga adalah sebesar-besar nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sihat, malam ini dapat duduk dalam majlis ilmu, sihat, bertenaga. Itu juga adalah nikmat yang terbesar daripada Allah Ta'ala. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh bercakap. Itu juga adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh minum, kita boleh makan. Itu juga adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, apa jua yang datangnya sebagai satu nikmat, maka kita syukurilah kepada Allah Taala. Walau sedikit ataupun banyak. Sebab itu Ibnu Athaillah dalam satu kata-katanya, kita kata kata-kata hikmah lah. Beliau kata, Ibnu Athaillah ni bukan Ibnu Athaillah ni, apa ni? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dia menyebutkan, lau ruziqal abdu dunya wa ma fiha summa qala alhamdulillah. Sekiranya seorang hamba itu direzekikan mendapat nikmat daripada dunia ini dan apa yang ada dalam dunia itu, seisinya lah, apa-apa yang kita dapat daripada dunia itu, sekiranya kita dapat rezeki, nikmat yang kita perolehi daripada dunia ini, summa qala alhamdulillah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji-pujian selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, lakana ilhamullahu lahu bilhamdi a'zamu ni'matan min i'ta'ihi lahu dunya. Maka Allah Ta'ala ilhamkan dia melafazkan kalimah alhamdulillah itu, katanya sebenarnya lebih besar daripada nikmat melepaskan kalimah alhamdulillah itu, lebih besar nikmatnya daripada dunia yang dia perolehi itu. Kerana apa? Kerana nikmat yang kita kecapi daripada dunia ini sampai masa dia akan hilang. Nikmat harta sampai masa kita takkan miliki harta kita. Nikmat pangkat sampai masa mungkin kita pencen. Nikmat kesihatan sampai masa mungkin kita dah tak sihat. Semua nikmat yang kita dapat daripada dunia ini akan hilang sampai masanya. Tetapi puji-pujian kepada Allah Ta'ala itu akan terus kekal. Akan terus kekal sampai bila-bila. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam memperihalkan tentang nikmat ini, tuan-tuan. Jadi kita balik semula tadi, Imam Ghazali kata 4 cara kita bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Balikkan semuanya yang kita kecapi nikmat itu ialah datangnya daripada Allah Ta'ala. Jangan kita lupa, tuan-tuan. Jangan kita lupa.
Yang kedua, syukur dengan lisan. Dengan lidah kita, jangan lupa untuk kita menyebut Alhamdulillah. Segala puji-pujian selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nak kata segala puji-pujian selayaknya pada Allah Ta'ala? Kerana segalanya datang daripada Allah Ta'ala. Kebaikan. Orang cakap sesuatu, orang puji sesuatu pada kita, kita pun cakap Alhamdulillah. Kerana segalanya kebaikan itu datang daripada Allah Ta'ala. Orang puji kita, baguslah engkau punya kerja ni hasil kualiti A. Kita pun cakap Alhamdulillah. Kita nak pulangkan balik puji itu selayaknya Allah Ta'ala. Selayaknya puji-pujian itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama mendidik jiwa kita supaya tidak merasa bongkak. Tidak merasa sombong terhadap apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita rasa kita akan kekal memiliki apa yang kita ada hari ini. Tapi kita lupa bahawa Allah pinjamkan sementara. Umur kita, anak-anak, keluarga, harta, semuanya Allah pinjamkan sementara. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka secara tidak langsung membawa kita mengikis sifat-sifat riak, takabur, ujub yang ada dalam diri kita. Kita letakkan ini semua kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita bersyukur dalam bentuk perbuatan. Allah bagi kita nikmat kesihatan. Kamu gunakan sementara masih sihat inilah, marilah kita datang ke masjid. Sementara Allah kurniakan nikmat kesihatan ini, marilah kita datang mendengar majlis ilmu. Sementara Allah kurniakan kita memiliki harta yang banyak, marilah kita bersedekah. Marilah kita berzakat. Marilah kita wakaf, infak. Mana kata segala kurniaan nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, kita balikkan semula kepada jalan yang Allah Ta'ala redai. Itu cara kita bersyukur, kata Imam Ghazali. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, kita hendaklah jaga, pelihara betul-betul nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ni masjid, boleh datang masjid ni nikmat, tuan-tuan. Kalau tak percaya betapa besarnya nikmat boleh dapat datang ke masjid ni, tunggu masjid ditutup. Baru kita tahu betapa besarnya nikmat pergi ke masjid. Bila arahan masjid ditutup, hanya beberapa orang sahaja dibenarkan hadir. SOP, arahan. Sembahyang jemaat pun tak dibenarkan, hanya beberapa orang saja. Masa itulah baru kita rasa betapa nikmatnya Allah Ta'ala bagi kita. Sebelum ini masjid terbuka, bila-bila masa boleh datang. Bila-bila masa kita boleh sembahyang. Tak ada had, tak ada limit. Tapi kita tak ambil peluang. Bila Allah sekat seketika nikmat tersebut, masjid tak dibenarkan buat kuliah, masjid tak dibenarkan ramai-ramai, hanya jumlah tertentu, barulah kita rasa bilalah boleh berdatang masjid ni, bila boleh buka masjid, tuan-tuan. Kita ni dah lama, tuan-tuan, dapat peluang. Maknanya masjid ni dibuka mengikut kapasiti. Kita ni Perak ni dah lama lah, lebih awal lagi lah. Macam negeri-negeri di tempat lain, Lembah Kelang contohnya. Mereka baru sahaja mula pelan-pelan, secara peringkat, dibenarkan sembahyang Jumaat, ada limit. Tak apalah, daripada awal dulu mungkin tak ada, sekarang ada. Mereka lagi lama rasa situasi tak dapat pergi masjid sembahyang Jumaat. Tanya mereka macam mana perasaannya. Sanggup pergi dari satu masjid ke satu masjid. Untuk apa nak dapat peluang sembahyang Jumaat.
Pergi sini, minta maaf cik dah penuh. Pergi sana, minta maaf ni untuk ahli karya sini. Pergi sana, cik minta maaf kena daftar dulu. Baru rasa betapa nikmatnya. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana harga sesebuah nikmat itu, tunggu bila nikmat itu ditarik. Barulah kita akan rasa betapa bernilainya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Jadi Imam Ghazali kata yang keempat ini, kita jaga, pelihara elok-elok nikmat yang Allah Taala bagi. Nikmat kesihatan. Allah bagi kesihatan sempurna, jaga elok-elok nikmat kesihatan. Jangan kita sesuka hati. Memanglah kadang-kadang kita melanggar juga dari segi pemakanan dan sebagainya, tapi itulah nikmat sementara sihat. Bila dah sakit, barulah kita tahu bagaimana betapa besarnya harga sebuah nikmat kesihatan itu. Baik, itulah yang berkaitan dengan nikmat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dalam hadis ini. Bahagian yang pertama iaitu menceritakan tentang siapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan siapa yang rezekinya payah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau cakap umum gitu je, kadang-kadang orang marah. Ya. Hanya dengan istighfar je ada datang ke makanan, Ustaz. Ini kalau cakap, kita bercakap, kadang-kadang semata-mata zahir saja, ya, tanpa mengetahui maksud sebenarnya, orang marah. Bila orang kata, siapa yang tidak ada, kita kata yang tak ada barang-barang keperluan, yang memerlukan bantuan, angkat bendera putih. Kan hari tu. Sekarang ni tak tahulah ada lagi. Macam-macam lah. Ada yang kata baguslah orang tahu dia susah. Ada juga yang kata sepatutnya kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Ta'ala. Itu pun orang marah je. Apa dengan berdoa kepada Allah Ta'ala tu ada turun nasi ke? Ada turun beras ke? Ada juga yang marah macam tu. Samalah macam ni. Hadis ni kalau kita baca zahir ni, kan, mari orang susah datang kita, minta maaf saya ni barang dapur dah habis, beras dah habis. Kita pula nak tunjuk bagus kan. Kita berkata Nabi SAW pernah sebut, ya, dan siapa yang rezekinya payah maka hendaklah istighfar. Jadi pak cik, istighfar banyak-banyak cik. Nanti insya-Allah adalah sampai makanan. Kalau cakap rupa itu secara zahir aja, tak ada lapik apa-apa, confirm memang kena maki lah tuan-tuan dengan orang. Sebab orang tak faham. Ya, orang tak faham. Kena faham bila kita kata masuk istighfar tu bukanlah duduk istighfar, astagfirullah, 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 datanglah makanan tanpa buat apa-apa. Tanpa buat apa-apa. Sebab tu bila kita kata ada masalah, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Apabila kita kata berdoa itu, sebagai seorang yang beriman, dia kena faham konsep berdoa. Konsep berdoa bukan duduk berdoa. Doa semata-mata tanpa ada usaha dan ikhtiar. Sebagai seorang yang beriman, konsep berdoa apabila sebut dia berdoalah kepada Allah Ta'ala, dia akan faham. Berdoa mesti disertai dengan usaha dan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. So bila kita kata istighfar, bukanlah semata-mata pak cik duduk sini ya, duduk sini istighfar satu kali. Pak cik tak ada makanan kan? Tak apa. Pak cik duduk sini, ni tasbih saya bagi, pak cik istighfar satu kali. Duduk je tak apa, istighfar satu kali. Itu kita kata jangan semata-mata zahir begitu. Dia bila kita sebut istighfar itu ada maksud dia, bukan semata-mata faham zikir istighfar saja. Betul. Kalau orang yang benar-benar beriman, yakin 100% tuan-tuan, dia meletakkan dengan kalimah itu sahaja. Ada kisahnya. Ada kisahnya tuan-tuan. Kisah yang biasa, Allah Alam lah, mungkin ada sebahagian tuan-tuan ada dengar kisah ini, ya.
Dia berkaitan dengan ayat dalam surah Nuh juga. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kisah ini ada disebutkan di dalam tafsir Al-Maghari. Ya. Yang disebutkan tentang kisah Hasan Al-Basri. Ya. Dia orang selalu jumpa dia lah. Orang selalu jumpa dia. Sebagai orang rujukan. Ya. Tanya itu, tanya ini. Ya. Sampai ketika tertentu, ada orang datang jumpa dia, minta, macam kita kata minta bantuan lah. Saya ni barang makanan tak ada, saya lapar. Mari pak datang orang ni, saya ni tak tolong tuan. Kebun saya dah kering kontang. Tanaman semua dah tandus. Mungkin hujan tak turun. Orang ni datang masalah, mengadu masalah macam-macam. Maka Hasan al-Basri kata, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Orang pun hairanlah. Seteruk ini orang datang jumpa kamu, nak minta bantuan itu ini. Semudah itu je kamu kata suruh istighfar. Hasan al-Basri kata, ini sebagaimana janji Allah Ta'ala. Dalam surah Nuh kata Hasan al-Basri, ayat 10 hingga 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Kemudian ayat selepas itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kamu berbuat demikian, maka Allah Taala akan turunkan hujan mencurah-curah ke bumi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian kami akan melimpah ruahkan. Kami akan keluarkan harta-harta, gandakan harta-harta dan juga anak-anak dan juga kebun-kebun kamu dan juga mengairi sungai-sungai kamu. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Cuma kita, saya kata tadi, kita tengoklah juga orang. Kalau macam level-level tuan-tuan ni dah faham, tak apalah kita cakap istighfar lah. Mari orang jenis yang semayang pun tak pernah apa, tak pernah tiba-tiba kita suruh mata-mata istighfar tu, memang dia maki hamun je lah. Jadi kita kena faham. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa nak rezeki, siapa yang rasa rezekinya payah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kelebihan istighfar ini. Jangan kita rasa istighfar ini semata-mata mohon ampun saja kepada Allah Taala. Tuan-tuan, kita ni manusia, tuan-tuan. Kita insafilah diri kita sebagai manusia. Kita ni ada sahaja kekurangan yang kita lakukan. Yang kadang-kadang tanpa kita sedar, kita buat dosa. Kita terlalai, terleka dengan Allah Ta'ala. Dosa ni, hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Bila kita buat sesuatu dosa, kita kembalilah kepada Allah Ta'ala. Iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Apabila seseorang itu melakukan dosa ataupun kezaliman terhadap dirinya, zakarullah, cepat-cepatlah kembali ingat Allah Taala, fastaghfaru li dzunubihim, mintalah ampun dosanya. Ada satu kata-kata menyatakan, seandainya dosa ini ada bau. Dosa ini satu benda yang kotor, yang tak elok. Dosa kan? Benda yang kotor ini, kalau secara benda dunia ni, biasanya kadang-kadang kalau tak keseluruhan pun sebahagiannya, dia berbau busuk. Benda kotor. Sampah berbau busuk. Najis berbau busuk. Itu kotor. Ya. Kita pun tak mau mendekatinya. Kita tak mau mendekati sebab busuk. Dosa ini satu benda yang kotor. Ya.
Dosa ini satu benda yang kotor. Kotor itu bukan kotor dari sudut zahirnya, tetapi secara maknawinya. Bila melakukan satu dosa, ibarat kita melakukan satu benda yang keji, yang tak elok. Jika sekiranya dosa ini ada mengeluarkan bau yang busuk, ada satu kata-kata lah. Jika sekiranya dosa ini mengeluarkan sesuatu bau yang busuk, nescaya ramai orang akan lari daripada kita. Sebab apa? Banyaknya dosa yang kita buat. Hari ini, apa pun dosa yang kita buat, selagi kita tak cerita dengan orang ataupun orang tak tahu, orang pun tak akan tahu kita ni rupanya ada buat dosa, tuan-tuan. Allah Akbar. Yang tahu hanya Allah Ta'ala aja. Sebab itu kita buatkan perumpamaan itu. Sekiranya dosa itu ada bau, maknanya lagi banyak dosa yang dia buat, maka lagi busuklah bau yang akan keluar daripada diri dia, maka sudah pasti orang akan jauh. Datang masjid pun orang kata, apa pasal bau busuk ni? Inilah ni, sepulan ni baru datang ni. Akhirnya orang tak akan berani buat dosa. Sebab buat je dosa, akan keluar bau yang busuk. Tapi tidak ada. Dosa banyak mana pun tak mengeluarkan bau yang busuk. Maka manusia pun tak tahu siapa yang buat dosa, siapa yang tidak. Sebab itu kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita supaya apabila kita tergelincir sahaja melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Kita ni dilihat baik, tuan-tuan. Dilihat baik oleh orang. Bagus dia ni. Rajin pergi masjid. Bagus dia ni. Buat ibadat tak tinggal. Kita barangkali dilihat orang sebagai orang yang baik. Barangkali bukan kerana baik banyaknya amalan kita. Tapi kerana di satu sisi Allah Ta'ala tutup aib kita. Mungkin ada kita buat dosa yang orang tak tahu. Barangkali mungkin dosa-dosa kecil. Orang tak tahu, tetapi orang nampak yang baik saja, maka yang buruk ini, aib ini Allah Ta'ala tutup. Jadi sebab itu kita kena sentiasa muhasabah. Janganlah kita suka membuka keaiban orang tak tentu pasal. Jangan lupa, sampai masa Allah juga boleh buka keaiban kita. Jadi kita muhasabah. Masuklah saya bercakap, kita semua manusia, ada masa dan ruang kadang-kadang kita lalai dan alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat balik, seandainya dosa itu mengeluarkan bau yang busuk, nescaya ramai orang akan jauh dengan kita. Sebab apa? Banyak dosa kita sebenarnya tanpa kita sedari. Dahlah banyak dosa, kita pula malas untuk istighfar kepada Allah Taala. Allahu Akbar. Istighfar, harap istighfar lepas sembahyang je. Lepas sembahyang itu pun 3 kali je. Tok Imam baca 3 kali je. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal qayyum. 3 kali itu pun kadang-kadang tak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun, balik terus. Kadang-kadang itu pun tak sempat. Apatah lagi nak istighfar 100 kali satu hari. Jadi Nabi SAW kata, kalau rezekinya payah, istighfarlah. Mudah-mudahan istighfar ni bukanlah kita duduk rumah istighfar, tak keluar cari rezeki, tak keluar bekerja. Istighfar ini nak menghapuskan dosa kita, dalam masa yang sama dia akan mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka urusan kita Allah akan permudahkan. Kita nak dekat dengan orang dalam keadaan kita banyak buat silap, buat salah dengan orang tu. Agak-agak orang nak tolong kita, belum tentu lagi, tuan-tuan. Kita banyak buat salah dengan seorang, kita pun dah rasa bersalah ni. Dalam masa yang sama kita nak minta tolong dia, kita dah buat banyak salah dah dengan dia ni. Tiba-tiba nak minta tolong dengan dia, kita pun sebersalah. Orang tu pun akan fikir 2 kali. Kau dah buat macam-macam dengan aku, janji tak tunai, apa semua, nak datang pada lagi. Jadi bila kita, paling-paling tidak, kita minta maaf, lembut sikit. Minta maaf lah, insyaAllah nanti aku akan ubah balik lah apa yang aku dah silap tu semua tu.
Bila kita dah minta maaf, lembutlah hati kawan. Bila lembut, maka dia akan bantu kita. Begitulah perumpamaan kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak minta Allah Ta'ala bagi rezeki kita, peluang pekerjaan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita tak jaga. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, perintah Allah kita tak jaga. Segala-galanya kita abaikan. Akhirnya, bila kita nak sesuatu, baru kita nak minta Allah Ta'ala. Sedang kita lupa, Allah suruh buat, kita tak buat. Tapi, bila kita susah, baru kita cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan siapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah ucapkan la haula wala quwata illa billah. Baik, sikit perkongsian tuan-tuan. Kenapa kadang-kadang rezeki kita tidak murah? Ini cerita tadilah pasal kita kata rezekinya payah, maka hendaklah beristighfar. Kena muhasabah. Kenapa kadang-kadang rezekinya sukar? Susah rezekinya. Sebab apa? Muhasabah. Kita dapat gaji pun tak tahu habis dah gaji. Siap berhutang pula lagi. Kadang-kadang tak sempat nak pegang pun duit tu. Duit tu dah tolak siap-siap dah. Gaji dapat banyak ni, kita cuma boleh keluarkan duit yang mutlak untuk kita, bakinya ada tinggal 10% je daripada gaji. Yang lain tu semua dah tolak hutang tu, tolak ni. Akhirnya kita rasa macam sempitnya rezeki kita. Kenapa? Muhasabah. Antaranya, adakah kita menjalankan tanggungjawab dengan ibu bapa? Tu, yang masih ada ibu bapa. Doakan dia balik ziarah. Bantu apa yang termampu. Dan yang kedua, adakah kita bila ada harta, kita rasa mudah bersedekah atau sebaliknya? Kadang-kadang kita rasa kikir, kita rasa kedekut. Ini duit aku. Apa hal pula aku nak bagi ke masjid? Apa hal pula aku nak derma? Fikir balik. Kerana sifat, orang kata apa, kedekutnya kita, akhirnya Allah Ta'ala sukarkan rezeki kita. Kemudian apalagi terlalu banyak komplain orang tak betul. Orang tu tak betul, orang tak betul. Kita je yang betul. Semua salah. Itu pun boleh jadi. Kenapa rezeki kita jadi tak murah. Kemudian apa lagi? Solat dan doa ala kadar. Sembayang tak? Sembayang. Saya tak pernah tinggal sembayang, Ustaz. 5 waktu full. Tapi macam mana sembayang kamu? 10 minit lagi nak habis waktu, baru sembayang. Sembayang pula ekspres. Doa belum tentu. Sempat salam je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah. Lepas tu bangun, belah. Doa pun, bila penting-penting je, baru nak berdoa. Hilang tanda rezeki kita nak murah, tuan-tuan. Banyak lagi lah. Kalau kita nak tengok, kenapa rezeki seseorang itu tidak murah. Maknanya, sukar rezekinya. So, bila kita buat benda-benda tadi, kita rajin bersedekah, kita sembahyang sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, maka dia akan membawa kepada Allah buka jalan. Allah buka jalan. Allah mudahkan rezeki kita. Walaupun gajinya tak banyak, tetapi rezekinya berkat. Gajinya sikit, tetapi dia rasa tenang dalam kehidupannya. Baik, kita tengok sedikit syarah hadisnya, tuan-tuan. Hadis ini mengajar kita supaya bersyukur atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, warna-warna kehidupan tidak semestinya dalam kesenangan dan kekayaan. Terjadi juga kesukaran dan keputusan kewangan. Itu semua mengajar kita untuk mengambil tindakan yang betul dan bukan dengan jalan pintas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukurlah atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi bernafas. Sedangkan dalam masa yang sama, ramai di kalangan jiran-jiran kita yang diuji dengan wabak COVID yang telah pergi meninggalkan kita. Ada yang lebih muda usianya daripada kita. Ada yang pertengahan umurnya, ada yang masih kecil. Ada yang meninggalkan anak-anak yatim piatu. Macam-macam lagi dugaan. Jadi kita yang ada ni, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
kita akan faham nilai istighfar itu. Ibnu Qayyim diceritakan tentang gurunya. Apabila gurunya berhadapan dengan masalah atau apa jua ujian yang berat dalam kehidupannya, dia akan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1000 kali dan lebih. Dia faham. Sebab dengan beristighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, hati kita menjadi suci, Allah sucikan daripada dosa, maka mudahlah Allah Ta'ala nak buka jalan kita apabila kita berhadapan dengan kesulitan. Barulah akan terbuka sikit-sikit. Tapi kekuatan keimanan itu penting. Jadi sebab itu jadikan amalan istighfar ini. Istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cubalah. Bukanlah bila ada masalah baru istighfar. Istighfar ini jadikan amalan harian. Cuma oleh kerana kita dah jadikan amalan harian, bila kita ada masalah, kita gandakan istighfar kita. InsyaAllah, Allah akan buka jalan sikit-sikit. Ataupun bila kita berhadapan dengan kesulitan, ada je jalan. Tanpa kita sedari. Itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkalnya, bila ada masalah, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, bermuhasabah di samping membanyakkan istighfar boleh memberi kelebihan kepada seseorang. Walaupun begitu, menggunakan akal fikiran bagi merealisasikan cita-cita untuk mencapai matlamat amat diperlukan. Istighfar, dan dalam masa yang sama jangan lupa kita berusaha. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu Ibnu Katsir menyebutkan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan istighfar, Allah akan memudahkan rezekinya, kemudian Allah Taala akan memudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kekuatan jiwanya. Ini yang penting, tuan-tuan. Bila istighfar itu bermain-main di lidah kita. Bila istighfar itu sentiasa berada di dalam hati kita, bila kita terleka, Allah Ta'ala akan cepat bagi peringatan. Allah ketuk pintu hati kita. Allah mudahkan urusan kita. Kita ada kesulitan. Bila dalam kesulitan itu ujian Allah Ta'ala. Tapi kerana kuatnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah buka sikit-sikit. Allah buka sikit-sikit. Tuan-tuan pun mungkin pernah lalui situasi-situasi yang mana kita rasa sulit. Sampai satu masa, Allah buka jalan sikit-sikit. Tanpa kita sedari. Kadang-kadang kereta rosak tengah jalan. Jalan mungkin orang susah. Tiba-tiba, kita tak boleh kata tiba-tiba. Sebenarnya itulah yang Allah Ta'ala datangkan bantuan. Dia bukan tiba-tiba. Bila kita kata tiba-tiba, seolah-olah macam Allah tak perasan. Sebenarnya Allah dah tentukan. Bila kita susah, tiba-tiba datang bantuan. Tanpa kita sedar. Kita pun tak kenal, tiba orang datang. Cik, kenapa? Minta maaf, kereta saya tiba-tiba breakdown. Tak apa, saya tolong. Cik, apa boleh saya tolong? Dah telefon ke apa? Saya baru nak telefon. Baru nak telefon dia, lalu pula kereta tarik. Kereta tunda. Towing. Kebetulan dia towing kereta lain. Kita pun tahan, cik. Minta maaf, kereta saya ni baru ni rosak. Boleh tak? Ni, saya cadang baru nak call ni. Tapi cik dah lalu depan ni. Tak apa, cik. Saya ni pun kebetulan nak hantar ke bengkel. Bengkel pun tak jauh. Kereta ni saya tengah towing ada kereta orang. Nanti cik tunggu dalam 10 minit. Saya dah hantar kereta ni ke bengkel. Saya datang ni balik. Lalu datang. Dan kita pun, bila dah habis tu, baru kita akan fikir, ya Allah, mudahnya. Dalam keadaan sukar ini, ada je bantuan dan pertolongan. Itulah yang kita katakan tadi. Yang ketiga, Ibnu Katsir kata antara kelebihan bila kita jadikan amalan istighfar ini, Allah akan menguatkan jiwa kita. Bila datang ujian, jiwa tak mudah luntur. Maksud kata, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tabahlah, ni ujian Allah Ta'ala. Tak apa, tenang. Tenang. Sabar, kita ingat Allah Ta'ala.
InsyaAllah ada jalan penyelesaian. Cuma cepat lambatnya. Kadang-kadang kita perlukan bertenang, sembahyang dulu. Kalau waktu pagi sembahyang duha. Doa, ya Allah, minta Allah buka jalan, ya permudahkan urusan. Ya. Lama-lama bila kita jadikan dia sebagai amalan, maka kuatlah jiwa kita bila berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Yang Allah Ta'ala uji kita, yang kita pun tak tahu bagaimana ujian yang akan menimpa kita. Baik, seterusnya disusuli dengan tindakan dan perancangan yang rapi. Yakin dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Daripada ayat ini dapat difahami bahawa di sebalik kesulitan terdapatnya kemudahan atau jalan keluar. Setiap musibah ada batas waktunya dan setiap kesulitan selamanya tidak akan boleh mengalahkan kemudahan. Maka sabar ialah kunci kepada semua kelapangan dan kunci semua keberhasilan. Dia nak pergi tahap sabar ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan semudah kita cakap. Walaupun nama dia Sabar, Muhammad Sabar, ataupun perempuan nama Sabariah, belum tentu. Nak pergi ke sampai tahap apa pun, tak apa, sabar, tenang. Kadang-kadang dia perlukan ketenangan seminit dua je. InsyaAllah sampai masanya, benda tu akan selesai. Sebab kita orang kata apa, berada dalam keadaan gundah gulana bila diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mampu menghadapi segala ujian dengan penuh kesabaran, redha atas aturan atau ketentuan Allah, bersyukur atas segala kurniaannya, maka Allah akan membukakan baginya segala rahsia di sebalik semua ujian dan musibah yang menimpanya. Jadi pokok pangkal redha atas apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Ada hikmah. Banyakkan kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam apa jua situasi, supaya nak menguatkan jiwa kita. Jiwa kita ni takkan kuat melainkan dekat dengan Allah Ta'ala. Susahlah kita dengar kita kata, aku ni kalau rasa stres, rasa berat kepala, aku karaoke. Nak lepaskan tension ni, karaoke, nyanyi. Aku kalau nak release tension ni, aku rasa berat kepala ni, aku kena pergi makan angin. Aku nak release, nak rehatkan stres ni, rasa berat kepala ni, aku nak pergi panjat bukit. Bolehlah, kadang-kadang boleh dah, tapi dia tak mendasari ke jiwa. Dia bolehlah kita rasa happy-happy, tapi jiwa takkan dapat jiwa. Nak dapat ketenangan jiwa, mahu tak mahu tuan-tuan, baliklah kepada Allah Ta'ala. Baliklah kepada Allah Ta'ala. Mengadulah sepuas-puasnya pada Allah Ta'ala. Bukan mengadu kat Facebook. Bukan mengadu kat status. Hari ni aku tension lah, apalah, bor dalam Facebook, bor dalam status. Tak payah tuan-tuan, tak ada makna semua tu. Duduk menghadap dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah tak pernah jemu dengan aduan hamba-hambanya. Manusia, kalau orang hari-hari mengadu, dia akan jemu, bosan. Hari-hari dia menghadap. Kita dengan Allah Ta'ala, Allah takkan pernah jemu. Mengadulah. Walaupun level kita orang-orang biasa je, saya ni bukan amalnya banyak, saya ni jarang beribadah kepada Allah Ta'ala. Adulah pada Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala akan bantu setiap ujian dan aduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang pertama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, bila berhadapan dengan situasi dan ujian, musibah, jangan lupa istighfar kepada Allah Ta'ala. Barangkali masalah yang kita hadapi itu dihalang, dihijab oleh dosa-dosa yang kita dah lakukan.
Ada kalanya dosa tu kita tak tahu. Rupanya, lah ini dosa ini je yang menyebabkan menghalang kita tak tahu. Samalah macam dosa kita dengan ibu bapa kita. Kita kata kita dah bagus dah, saya balik tiap-tiap bulan, saya balik, saya bagi duit. Tapi kenapa masih lagi sempit rezeki saya, Ustaz? Cek betul-betul. Mungkin ada benda yang kamu tak perasan. Kamu terlepas cakap, tertinggi suara. Mungkin satu itu je. Sekali itu je. Tapi itulah yang menyebabkan menghalang, menghijab kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan, ya. Pokok pangkal, kita baliklah semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu alam tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kuliah kita malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan juga muhasabah kita bersama, khususnya saya yang bercakap, mudah-mudahan meresap dalam jiwa kita semua. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.